Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurus kita pada malam ini, yang sangat kita kasihi tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama yang berada bersama kita pada malam ini, yang sebahagiannya sudah memberikan ucapan pada permulaan tadi, yang sangat kita muliakan. Apa yang kita tunggu-tunggu pada malam ini inilah Datuk Seri Sanusi Makno, yang tak perlu kita diperkenalkan lagi sebagai Panglima Perang kita. Di sebelah saya, kanan saya, Saudara Bat yang calon gurun. Alhamdulillah, insyaAllah semoga diberikan kemenangan. Sekalian yang hadir, muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah pada malam ini, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah pada malam ini berada di kaki Gunung Jerai dalam majlis yang begini indah. Mudah-mudahan dengan berkumpul ramai pada malam ini, turunnya barakah dan rahmat daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal saleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insyaAllah memberi kebaikan bagi diri Kedah, memberi kebaikan pada rakyat negeri Kedah, khususnya kepada sekalian umat Islam. Dan semoga apa yang kita lakukan ini sedikit sebanyak menjadi saham harta yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah ketika kita dibawa beramai-ramai di padang mahsyar yaumul qiyamah nanti, insyaAllah. Jadi malam ini saya dimaklumkan untuk sembang santai. Begitulah Datuk Seri kita pun dah saya tengok tiap-tiap malam, pagi petang. Gini semua tangan. Tapa basuh tiok-tiok. Jadi alhamdulillah, dan insya-Allah malam ni kita sembang ringan-ringan supaya dapat rehat. Datuk Seri kita dapat berehat-rehat, tak tertekan, tidak lagi letih untuk 2-3 hari lagi berkempen menjelang pilihan raya pada 12 hari bulan ini. Baik. Saudara, ada ucapan permulaan untuk hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi tuan-tuan guru, ahli ulama, dan yang saya sanjungi Ustaz Azaidurus dan Panglima Perang kita, iaitu Haji Sanusi bin Muhammad Nur, dan yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang ada pada malam ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana begitu ramai pada malam ini, dan saya harap tuan-tuan dapatlah meneruskan perhimpunan yang sebegitu banyak ini pada hari yang akan datang, pada 12 hari bulan 8 nanti. Oleh itu, saya sebagai panel malam ini, dan saya menyerahkan kepada moderator kita pada malam ini, Ustaz Azaidurus, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Azaidurus yang sudi datang ke Kedah pada malam ini. Jadi fahamkan dia datang malam tadi lagi. Kita seluruh rakyat Kedah ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, kepada tuan-tuan guru, para ahli ulama, para asatizah, para pegawai keselamatan, tuan-tuan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini. Malam ini sembang-sembang santai, saya ada dua soalan.
Sagi. Sagi mau kita tanya. Dah depan bagi siap dah. Apa nama tuan-tuan sekalian, kita berada di kaki Gunung Jerai. Di Gunung Jerai inilah bersemadi makam Syekh Abdullah Kumairi yang membawa Islam ke Negeri Kedah ini, mengislamkan Maharaja kita Firaun pada tahun 1136 dengan dakwah Syekh Abdullah Kumairi yang berpusat di Gunung Jerai inilah Islamnya seluruh anak cucu kita sampai ke hari ini lebih kurang 900 tahun yang lampau. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh dan rombongan beliau. Al-Fatihah. Amin. Tak nak tanya apa Kak Nasat? Aje. Jangan Sat, jangan tanya Sat. Bagi nak tanya dulu. Kertas soalan Sat. Kertas soalan Sat. Nak tanya Sat lah. Soalan. Ingat nak tanya seorang lagi tu. Aduh, kita tanya taktikal nanti. Soalan ni dikirimkan oleh seseorang lah kepada saya. Ini kita dapat panduan dan pedoman pada Ustaz. Soalan nombor 1. Kenapa jika kita lakukan ibadah dengan harta yang haram, maka ibadah itu tidak diterima sedangkan niat kita ikhlas? Silakan Ustaz. Kita ikhlas buat ibadah, tapi kita buat ibadah ikhlas, tapi guna harta yang haram. Harta yang haram. Kenapa tak diterima? Tak diterima. Kenapa Ustaz? Allah Rabbi. Alhamdulillah, ada soalan dari Panglima Perang. Ni kawan-kawan tanya tak? Alhamdulillah. Apa lah? Ingat nak relax santai, kita tanya berat juga. Ingat cakap jawab Terengganu ke bahasa utara? Aku dah habaq dah. Alhamdulillah. Jadi bila ditanya kenapa kita ni beribadat menggunakan harta yang haram, makan harta haram, pakai pakaian daripada duit haram, kita buatkan ibadat itu pula ikhlas kerana Allah, tiba-tiba tidak diterima. Apa pasal? Apa sebab? Jawabnya, yang menerima ni satu saja. Tidak ada kongsi dengan siapa-siapa, Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak aku jadikan kamu manusia melainkan supaya beribadat kepada aku. Jadi ibadah ini hanyalah kepada Allah. Kerana itulah Allah saja yang menerima amal kita atau menolak. Tidak ada orang lain terima menolak, tak ada. Kerana Allah jadikan kita bukan saja-saja untuk beribadat kepada Dia. Dia seorang saja yang menerima dan yang tidak menerima. Bila Dia yang menerima, Allah yang terima, Allah yang menolak, maka peraturan kena ikut. Bila Dia kata buat macam ni aku tak terima, kita jangan buat. Kalau kita buat juga tak terima, walaupun ikhlas. Ikhlas ini niat kerana Allah, tetapi ada jalan yang menyebabkan tak diterima. Contoh dalam soalan makan makanan haram, harta haram. Menang dapat jadi adun cara haram. Jadi haram. Contoh tak? Menang jadi adun cara haram tu contoh. Kita menipu ni diharamkan syarak. Nah, kita kalah tapi kita guna tipu, cara tipu. Contoh, bila kita menipu, hak betul menang jadi kalah. Kita yang kalah jadi menang kerana menipu. Maka jadilah kita itu menang dengan cara yang haram. Bila cara kita menang yang haram, maka jawatan kita haram. Bila dah haram, dapat pendapatan. Walaupun menang cara tipu, ada gaji tak? Ada. Bila ada gaji, makan.
Takkan ambil gaji bubur dalam selipar. Bila makan jadi darah daging, Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah kullu lahmin nabata min suhtin. Tidak akan masuk dalam syurga badan yang ada makan makanan yang haram. Tak ada kira siapa-siapa. Membesar ke, orang kecil ke, orang awam ke, menteri ke apa, kalau makan yang haram tidak dapat masuk syurga. Itu syarat dia. Kalau ibadat termasuk semayang ke apa, tidak diterima. Tak usah kata kita ni orang Kedah ni, anak Nabi Adam Allah tak terima. Anak Nabi Adam Habil dan Qabil, Allah suruh berikan sedekah sumbangan. Habil beri buah yang molek-molek, kambing yang segar-segar. Qabil ni pula dia berkira dia bagi buah yang buruk-buruk. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Kenapa? Kerana tak molek. Nampak? Allah ini jamil, la yaqbalu illa jamil. Dia tak terima mereka yang thayyibah, yang baik. Maka anak Nabi Adam, Qabil ni dia beri daripada harta yang tak elok, Allah tak terima. Itu Qabil bin Nabi Adam. Nampak? Anak Nabi Adam pun kalau yang tak elok, Allah tak terima. Tak usah kata anak cikgu Adam. Nah, ayah dia Nabi, anak dia beri yang tak elok, Allah tak terima. Apatah kalau ayah takat MB. Nah, kalau kita tak tahu je lah Ustaz, katalah kita ni terima hadiah pemberian, tapi kita dipanggil makan kenduri, kita tak tahu sumber dia tu, kita tak tahu, kita pergi makan lantak kenyang 4 kali je lah Ustaz. Kita tak tahu duit dia halal ke haram. Kita tak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Tak mana ha. Katanya ulama, minta maaf tuan-tuan guru. Jadi saya cakap sikit-sikit lah, cakap lebih-lebih tak seronok lah. Betul saya tuan-tuan guru duduk ada hadapan ni rasa tak sedap. Tapi saya cakap pendek-pendek lah, rasa segar. Allahu Rabbi. Manusia ni ada 3 kalau makan kenduri. Yang pertama kita tahu dah, dia ni semua hartanya halal. Yang kedua, hartanya ada sedikit haram, banyak yang halal. Yang ketiga, banyak yang haram. Jadi katanya ulama, antaranya Imam Ghazali, yang memang kita tahu harta halal, dia panggil makan kenduri, makanlah. Yang kedua, hartanya banyak yang halal, sikit saja yang haram. Contoh dia ni kerja cikgu memang halal lah. Tapi hujung-hujung minggu minum air kok. Bukan kena selalu, 2-3 bulan kena sekali, 80, 150. Nampak? Macam buat tak biasa. Nah, jadi banyak yang halal. Nah, jadi ulama membolehkan. Tapi kalau dah banyak yang haram, tak boleh. Kita kena jauh. Kenapa? Kenapa ni tanah? Nah, bila kita masuk benda yang haram walaupun sedikit, habis. Baju kita ni kita beli RM10, RM1 je duit haram. RM9 halal. Tak terima dah. Lenguh semayang. Katanya sahabat, man ishtara saban bi asharati darahima. Siapa beli baju harga RM10, dirhamun min haram. RM1 haram. Maknanya RM9 halal. La tuqbalu sadaqatu wa ma dama fih. Allah tak akan terima semayang dia selama dia pakai baju tu. Dia baru RM1. Nampak? Sebab bila bercampur halal haram, dia menang haram. Iza jita ma'al halal wal haram faqul libal haram. Yang halal, yang haram campur, menang haram. Kerana haram dia power. Sebab tu benda yang halal, kita niat haram jadi haram. Benda yang haram, niat halal tak jadi halal. Contoh, air mineral. Niat minum arak. Hukumnya haram, berdosa. Tapi air arak, niat minum air zam-zam, dia tak akan jadi halal. Nampak? Nah, terang-terang tiger dia saja aku minum air zam-zam ini, dia tak jadi. Kalau kita ada dah rata macam tu, ada dah. Lama dululah, ada dah. Nak cerita macam mana ni tak ni? Ada apa? Mungkin ada dulu-dululah. Ada termakan yang haram. Termakan ke, terpakai, terbeli duit nombor tadi 130. Aku kata ada. Kita
tak buat macam mana nak cucu happy. Baik, dia dah. kalau kita ada harta yang haram, harta haram ni ada dua jenis. Satunya berkait dengan orang, satunya tak berkait dengan orang. Yang berkait dengan orang kena pulang balik. Kena pulang balik. Walaupun lama dah. Tahun 2013, 10 tahun lepas dia curi karburator. Tak. Jadi Pak Haji tu keluar ke mayang jemaah, start tak hidup. Karburator tak ada. Dia curi karburator, ES5. Panggil pomen apa dari pukul 3, pukul 6 baru pomen sedang lah, tak ada karburator. Harga RM200. Dia pun taubat dah sekarang 10 tahun, tak terima juga. Tak terima. Walaupun taubat dalam Kaabah. Sebab dia kait dengan harta haram yang orang punya. Mesti cari tuan dia pulang balik. Tuan dia mati dah, kena beri kepada waris. Baru sah taubat. Tapi kalau harta haram tu bukan kait dengan orang. Contoh dulu dia kerja penari tiang. Tahu tak? Penari tiang ni maklum lah, bukan pakai telekung. Nampak tak? Dia pakai two piece lah, sini sikit, situ sikit. Duk pusing atas tiang. Apa tak kena tengok? Duk pusing atas tiang. Aku tengok nak buat modal. Dia pusing di tiang, laki-laki duk tengok. Wah, duk tengok aurat perempuan. Haram. Dia tu haram, dosa dengan Allah. Bila dia sudah bertaubat, ada ulama mengatakan tidak wajib dia bakar harta dia tu. Tapi kalau kait dengan orang, wajib kena pulang balik. Ya, berkaitan dengan hal tu juga Ustaz. Katalah musim-musim ni orang beli undi, semua bayar duit, bayar pitih, mau dia kuat. Dia tu tak apa elok mana, tapi dia kerana dia bayar duit tu, orang tu pun bagi duit dia undi lah. Ada juga tu. Ada juga. Ada. Ada tak? Jangan tak nampak dia tu. Itu kata dalam, kalau dia dengar-dengar ni peraturan pilihan raya tak boleh dikira sebagai rasuah. Tapi ada orang buat juga tak? Nak bagi, ada orang buat juga, tapi nak bagi jadi duit tu halal, kita macam mana halal? Tak payah undi dia lah. Sebab tu kita ni, kita orang beriman, orang tawakal pada Allah. Kalau duit tak molek, dosa duk kebulong lah. Biar lapang tak apa. Jangan duit tak molek. Dosa duk ambil. Batu dah kita ni, orang negeri Kedah tengok. Ramainya ulama ni, asatizah ni negeri Kedah, kesan dia rakyat negeri Kedah ramai kasih kepada akhirat. Tapi kalau Kedah ramai penyanyi, takkan jadi macam ni. Kalau Kedah ramai pelawak, ramai pelakon filem hebat-hebat, tak jadi macam ni rakyat Kedah. Yang rakyat Kedah jadi ramai ni sampai puluh-puluh ribu ni kasih kepada Islam, kasih pada akhirat kerana bekas daripada susah payah alim ulama yang ramai di negeri Kedah. Lepas tu kita kena terima kasih tutup-tutup. Nampak? Jadi ingatlah, tak usah dah ambil lah. Tengok burung pagi dia keluar tu, anak dia tu lapar dalam sarang. Dia tinggal sarang tu, ular mari boleh makan anak dia, kerengga boleh gigit anak dia. Dia tinggal anak tu 2 ekor dalam sarang tu, mulut teranga tu, lapar tu. Tapi Nabi kata dia balik tengah hari, Allah dah janji rezeki dia, anak dia kenyang. Dah kita ni mana cerdik dari burung. Duit-duit yang tak elok jangan ambil lah. Kita ni orang yang berpengetahuan. Takkan sama dengan orang jahil. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nampak? Itu. Saya pun manjangkan pandangan Ustaz. Bukanlah nak buat hukum. Tapi menjelang PRN ni saya dengar adalah orang kaya-kaya ni jadi calon kan, dan depa duit banyak. Nampak nak lemah tu depa bawa duit pi tabung malah nah. Tak boleh bagi duit lagu tu. Jadi kita hilang pertimbangan. Duit ni dia hantu yang paling teruk. Orang yang kena, yang ada belah hantu, tengok kalau dia nak mati. Susah. Dia walaupun tinggal kulit dengan tulang,
Tapi duk bela syaitan, dia jadi gagah. Pasal apa? Syaitan ada dalam tubuh dia. Panggil orang ni Darul Syifa apa semua, ustaz duk guru apa, buang syaitan, baru lemah. Nah, begitulah duit. Duit tu raja syaitan. Dia tak ada dalam poket kita, kita jalan slow. Lemah. Tapi dah ada 15,000 dalam poket, hundia jalan. Nah. Tu hantu tu. Jangan main. Kalau akhirat ni, orang tua jadi tua. Tapi kalau bab duit, tak ada orang jadi tua. Yang tua pun masih muda. Nah, itu dia kata, asyaikhu syabun fi talabil mal. Orang yang tua, orang tua kalau dalam bab harta, dia akan jadi muda. Orang tua ni dia jadi tua dalam bab akhirat. Kalau dunia, dia akan jadi muda. Tengok kalau orang tua-tua, kita kata lah Pak Long, dah kita buat macam-macam kuliah subuh Pak Long tak mai, kuliah duha pun Pak Long tak mai. Maklum kita buat kuliah muslimat maklum tak mai dekat surau kita. Nah, kita buat kuliah maghrib pun maklum tak mai, apa pasal? Maklum memang nak pergi sangat. Tempat-tempat lagu tu memang maklum suka sangat. Tapi kalau maklum pergi tak boleh duduk lama, dah jinak keluar tai. Kalau akhirat. Tapi kalau bagi duit, nah, Hajah Sulung binti Draman RM600 ni dia. Nah, itulah duit jangan main. Orang muda memang makin muda, yang tua tak mengaku tua, bersungguh-sungguh dapatkan banyakkan harta hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke lubang kubur. Allahu Akbar. Jangan tanya bola. Tanya bola buta lah aku. Okey Ustaz. Saya kalau selalu dapat soalan ni Ustaz. Ada kena-mengena tak lah dengan bola? Ada kena-mengena? Ya. Panjang sikit Ustaz. Pendek-pendek dah lah. Okey, saya ambil yang pendek lah. Apa ni 2, 3 bini apa? Okey Ustaz. Sukan apa yang Ustaz minat dan reti main? Sukan. Kalau bola ada dah bola. Badminton ada dah. Kalau pandai. Yang reti main. Reti ke? Kalau reti banyaklah reti. Yang paling power lah Ustaz. Kalau yang power saya, lumba basikal, sepak takraw, snooker, pingpong, PlayStation. Saya lumba basikal wakil Terengganu 2-3 tahun. Pakai jersey Terengganu, cyclist. Hebat Ustaz. 3 tahun. Dari tahun 83 sampai 85. Remaja dari umur 19 wakil Terengganu. Sekali kayuh 200 kilo, 300 kilo. Baru kita tahu, tengok kaki panjang. Nampak dia macam makuk ayun. Okey. Nampak? Lepas tu takraw. Takraw saya main takraw. Siap lawan-lawan lah. Saya main feeder. Feeder tak? Feeder. Mana kalau siapa jadi killer kenyang. Sebab dia angkat betul-betul atas muka dia. Zaman tu lah, zaman tu. Kemudian pingpong saya punya pingpong 80-an belajar dengan sipu, dengan guru lah, ada tok guru dia. Bet kosong tu saja 480-an. 400 ringgit? Ya, getah 200.5. Baru ni beli last sekali dekat komplek, lama tak lalu kedai pingpong 1,400. Bet tu? Allah, kau sedekah banyak pahala. Ada lah. Tak sedekah kat orang, beli sedekah. Okay.
Ya, betul. Bukan main. Pasal kawan lama yang jual tu ambil lah dia dah ni. Allah. Biliar snooker. Boleh main. Dulu saya duduk di Sungai Besi. Lepas pada sekolah Darul Aman, tingkatan 3, Sungai Besi camp. Oh. Okey, sebelah camp saya ada RMC, Military RMC. College. Yes, Okay. RMC. Saya ke masuk dalam, dia campur dengan geng-geng lieutenant apa semua tu. Tapi masih lagi tingkatan 3, pergi mengaji Quran. Balik mengaji Quran, masuk main snooker. Kain pelekat angkat, pusing sini. Tinggal seluar pendek. Mukadam letak bawah meja snooker. Wak keluar bola main. Dari budak-budak. Jadi bila benda tu tak ada lagi di Malaysia ni tak ramai lah. Bila dah ramai snooker tahun 2000, orang tak lawan lah saya. Kalau nak main dengan saya, dia bagi lu mata 40. Bagi saya siap. Bagi lah. Kita buka kot belakang. Aduh tu kita. Tapi permainan apa-apa yang seronok, permainan akhirat. Pada orang kata muzik seronok, hiburan seronok, main apa pun seronok. Tapi bila kita dah terlibat dengan benda akhirat, kita akan jadi lebih pada akhirat. Bukan bola tu tak seronok, tapi seronok anu lagi. Bukan kata benda lain, muzik tak seronok. Dengar hadis, dengar ayat Quran dan sebagainya lagi. Sehingga kita sampai tak cara mana dah benda-benda lagu tu. Allah Rabbi. Allah. Jadi ahli muzik tu umur berapa Ustaz? Muzik. Abang nak tambah abang kau orang, abang juga. Jadi muzik ni tahun 85. 85 belajar. 2 tahun belajar boleh main. Jadi band boy. Ambil gitar. Gitar. Takkan main buah labu. Letak kau main piano ke apa? Ada. Tapi boleh lah. Gitar lah, gitar. Jadi masa tu rock kapak. Win, search apa semua. Main gitar, menyanyi pun boleh lah. Semua band-band masa tu main rock kapak. Nyanyi pun boleh lah. Saya dah. Kalau dia kata boleh, kita try saya sekarang tu. Tak ada. 98 tu dah tukar mazhab. Daripada rock, jazz pula. Jazz tu kira tasawuf. 98. Tak, 88. 88 kumpulan Kersang baru muncul. Ya, betul. 2 tahun main jazz, belajar, jumpa tok guru mengajar kitab. Tinggal habis gitar-gitar apa semua. Ambil siapa nak ambil. Kenapa? Kerana seronok lagi. Ngaji kitab seronok lagi. Seronok lagi. Sampai seronok tu tak tahulah rasa seronok. Bukan nak kata hiburan tu tak seronok. Memang seronok, lahibun walahun. Memang menyeronokkan manusia, hiburan dan permainan. Tapi bila kita masuk benda yang lebih seronok, kita akan tinggal. Orang dapat pakai Volvo, tak pakai dah Proton. Padahal Proton pun boleh naik juga, tapi dia rasa seronok lah naik Volvo. Jadilah tanya. Tak tanyalah. Habis nak abang korang. Jadi macam mana ni perpengembangan pilihan raya perjalanan ni, semua okey macam mana raya Natal? Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita di Kedah ni aman. Perjalanan kempen pun kita aman lah, orang-orang Kedah semua aman je, kecuali ada 2-3 mengkok hayun nak main buat kacau. Banyak tempat tak pergi? Tempat mana tak pergi lagi? Daerah mana? Tak pergi lagi di Bandar Baru Ustaz. Bandar Baru, kena pergi Bandar Baru. Satu soalan nak tanya. Dalam banyak-banyak duk tengok kempen-kempen ni, kawasan mana panas sekali? Panas? Gurun Ustaz panas. Kalau jawab gurun lagu tu pakai tak boleh lawan lah. Panas sungguh. Panas gurun. Gurun. Okeylah. Tak apa. Okey, yang paling keras belah mana? Keras. Keras. Oh, keras. Keras. Batu apa? Tikam. Tikam batu. Tikam batu tak ada dun. Ada orang kampung belah mana? Keras semua.
Jeneri. Bukan, orang jeneri baik-baik. Baik, malam saya pergi. Dia cakap yang kasar. Malam saya pergi jeneri. Ya. Pi. Dan nampak ustaz melawat kampung Ujung Bandar. Habis Ujung kampung, Bandar. habis masuk. Tengok wali kota, tengok kapal terbang semua tengok. Oh, pi. Oh, pergi. Kapal tu, kapal di Tanggang pun ada. Oh. Ha. Oh, ya betul. Semua orang kampung keluar. Janda-janda habis keluar. Boleh tahu no? Tahu. Tengok jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenang. Kita orang Kedah sendiri tu Ustaz, dalam 3 tahun ni sehingga dibubarkan DUN pun suasana sangat tenang. Tak ada masalah apa satu. Saya kalau tak ada datang ada anasir luar ni. Dia membawa kepanasan. Saya rasa ni mengeruhkan sungai kita yang jernih, itulah saya kata. Tu yang saya kata kebau tu. Sesuai dengan negeri Darul Aman. Aman sentosa. Alhamdulillah. Aman. Kita harap lepas pilihan raya pun kita dapat kekalkan keamanan ni lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sebab itulah macam-macam kita tengok, tapi kuasa rakyat ni kuasa mengundi. Tunjuklah yang kita ni ada satu kuasa di kertas undi. Jangan sia-siakan undi masing-masing. Bugi besar kita. Menyesal seumur hidup kalau silap kita. Sedangkan ada orang kata apalah, apa saja pun sama saja. Kita ni nak beli makanan, nak beli ikan kering pun kita pilih. Kita nak beli sayur pun pilih. Tengok sawi, padahal semua sawi. Pilih juga, pilih. Padahal nak jadi taik je. Benda yang nak jadi taik, pilih. Benda yang berkait dengan tanah air kita tak pilih. Oh tu dia. Macam mana? Tak dia nak fikir. Benda nak minum sikit sat ya, nak minum pilih. Benda nak makan sekejap ya, pilih juga. Nak beli sodek pun pilih kat pasar malam. Padahal sodek tu semua sama je senduk tu. Pilih. Dapat satu buah kat ketiak. Pilih. Padahal cedok kat mana pun tak ada masalah. Tapi mengundi dia tak payah pilih apa, ikut suka kita lah. Ini masalah apa nak jadilah ni kalau fikir lagu tu. Betul. Soalan yang seterusnya Ustaz. Main soalan lagi ni. Jadi kena tanya ni soalan ni. Ada setengah pendakwah sebut, kalau buat begini masuk syurga, kalau buat begini masuk neraka. Bukankah hanya Allah saja boleh tentukan masuk syurga atau masuk neraka? Ada orang duk cakap sekarang ni tuan-tuan, ni Ustaz, tak payah ambil lah kerja Tuhan, duk buah orang ni lah syurga, buah orang ni lah neraka. Padahal banyak pendakwah kita dah sebut, buat gini masuk syurga, buat gini masuk neraka. Dia kata tu kerja Tuhan, nak buat kerja Tuhan buat apa? Dia kata gitu. Jadi apa penjelasan? Ada pandangan Ustaz tentang baik. Faham. Soalan dia kata ada pendakwah dia cakap begini, kalau buat macam ni masuk syurga, kalau buat macam ni masuk neraka. Jadi dia tak puas hati. Dia kata bolehkah cakap macam tu? Sebab yang menentukan masuk neraka, masuk syurganya Allah. Begitu? Okey. Jawabnya kena faham baik-baik. Syurga neraka ni siapa punya? Allah yang punya. Syurga ni untuk siapa? Neraka ni untuk siapa? Allah tak buat teka-teki. Bukan letak dalam tong, lepas tu teka. Tapi Allah jelaskan. Orang yang beriman dan beramal soleh ini ni untuk masuk syurga. Hak neraka pula orang yang kufur dan derhaka. Jadi jelas di situ Allah buat syurga untuk orang beriman dan orang yang taat. Dan buat neraka untuk orang yang kufur dan orang yang derhaka. Jadi pendakwah ni memang kerja dia menyampaikan apa yang Allah beritahu. Sebab tu Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu perkataan. Maka banyak dalam kitab-kitab hadis Nabi pesan, kalau buat macam ni masuk syurga, buat macam ni masuk neraka. Jadi kita orang kampung tak tahu, duduk dalam buku-buku hadis.
Ulama, pendakwah, tok guru, asatizah lah yang kerja dia ambil maklumat ni daripada hadis-hadis ni sampaikan kepada rakyat orang awam. Jangan buat macam ni, kena buat macam ni kalau nak syurga Allah. Kalau buat begini masuk neraka. Kalau tutup aurat dapat syurga, kalau dedah aurat masuk neraka. Betul lah tu. Takkan Allah pula nak mari mengajar di kampung-kampung. Kita tak mau dengar ustaz, kita nak Allah sendiri. Sudah dah lah. Jadi ayah ping. Nampak? Ini tugas ulama, tugas baba, tugas tok-tok guru, tugas asatizah, tugas apa tak? Memberitahu, buat begini syurga, buat begini neraka. Betul lah tu. Yang tak boleh ialah sebut Hang Mamat bin Ismail ahli syurga, Abdul Rahman bin Yusuf ahli neraka. Itu tak boleh. Itu baru menentukan. Adapun sifat boleh. Nampak? Macam komen dia kata kalau membuat lagu ni betul, kalau mempasang lagu ni rosak kereta orang. Apa sebab kita tak marah? Apalah komen ni? Nah, kita marah kat ulama beritahu. Sebab apa? Sebab kita buat benda yang haram. Nah, tak, memang kerja ulama, kerja tok guru, kerja ustaz-ustaz menyampaikan begini syurga, begini neraka. Itulah pagi petang siang malam 1000 tahun kitab hadis ke, kitab tafsir ke, itulah cerita je. Nah, kita tak usah duk sakit hati lah. Nah, memang tugas dia menyampaikan buat begini syurga, buat begini neraka. Nampak? Yang tak boleh pandai. Nabi tak sebut, Allah tak sebut, ulama pun tak kata, kita pandai-pandai. Itu tak boleh. Nah, macam tadilah, makan haram tak terima amal. Makan haram masuk neraka. Woi, apa saya ustaz ni ambil kerja Tuhan? Bukan, kerja ustaz lah tu. Apa dia? Menyampaikan kalau buat begini semayang tidak diterima. Kalau kita tak faham. Kita dengar, lah kalau lagu tu aku tak mau buat dah lagu tu, takut tak terima. Kan? Ada faedah. Buat lagu ni masuk orang, tak boleh masuk neraka lagu tu, saya tak mau. Ini ustaz ni ambil kerja Tuhan. Bukan kerja Tuhan, kerja ustaz. Menyampaikan. Sebab apa? Nabi sebut, kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bih. Setiap badan yang ada masuk makanan haram, go to hell. Nampak? Jadi kita sampaikanlah. Nah, tapi jangan kata anak beranak saya masuk syurga, anak beranak mereka masuk neraka. Baru tak boleh. Itu menentukan. Jadi janganlah kita ni jadi kawak sangat. Apabila ulama sebut je, kita rasa sakit hati, ulama ni nak tunggang agama, ambil kerja Tuhan dan sebagainya. Orang menyampai, hang ketegak juga, nak buat juga, nak peduli apa, masuklah kan. Allah sebut jelas dah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman silakan, siapa nak kafir silakan, tak ada masalah. Kerana akhirat nanti fariqum fil jannah wa fariqum bis sa'ir, sekumpulan ke syurga, sekumpulan yang kedua ke dalam api neraka. Jelas? Jelas. Angkat tangan sekali. Soalan saya pula Ustaz. Ya. Ini orang lah bagi soalan yang dekat saya. Apa hukum kalau kita berniaga di tapak orang lain tanpa kebenaran? Ya. Tapak tu tapak apa? Tapak niaga lah. Ya. Apa hukum kalau kita berniaga di tapak orang lain tanpa kebenaran? Tapak tu orang bayar dah. Ya. Kita pergi berniaga atas tapak orang. Ya. Tuan dia bagi dah. Apa hukum dah Ustaz? Tuan tapak tu bagi dah. Dia atas tapak orang ada tak boleh. Tuan dia tak tahu. Tapak bagi dah. Tuan dia tak tahu Ustaz. Tuan dia tak tahu dia masuk berniaga dalam tu. Tengok kalau tuan dia tak berniaga di situ, dia berniaga di situ, tengok tanah siapa. Kena tengok contoh. Dulu. Contoh. Dia tanya apa hukum Ustaz? Bukan dia tanya pasal tuan dia Ustaz. Apa hukum? Dia bila sebut tapak berniaga, mana tempat tu boleh berniaga. Ada kalanya tak boleh. Ada kalanya boleh. Macam tanah kerajaan lah. Ada yang kita boleh, ada tak boleh. Contoh rizak jalan.
Okay, daripada pagar kita jalan, ada dia 10 kaki, Rizak jalan. Kata ulama, kita ambil tanam cili, tanam cabai situ, halal. Tapi bila kerajaan nak pakai tanah tu, kita kena angkat alih balik tanaman tu. Begitu juga Rizak sungai, 30 kaki belakang rumah kita sungai. Tapi kita buat belah kambing, buat tanam sayur, halal. Tapi bila kerajaan nak ambil alih tapak Rizak sungai tu, kita kena alih barang kita. Nampak? Ada benda, walaupun tanah kerajaan pun halal juga. Tapi ada yang tak boleh. Contohnya ada pokok-pokok dalam mardi. Kita pergi kutip pun semua jual kat pasar malam. Nah, tak boleh. Itu pokok memang khusus ditanam nak ambil hasilnya. Jadi tapak tu kalau tuan dia nak meniaga, dia yang bayar, kita pergi ceroboh tapak orang, dia tak boleh meniaga, tak boleh. Kerana kaedah Islam kita la darara, tak boleh mudaratkan orang lain. Apatah lagi orang lain mudarat, kita dapat untung. Boleh? Boleh Ustaz. Dari tu banyak percaya. Okey Ustaz. Adakah sama sahaja kita mengundi atau tidak mengundi, pilih pemerintah? Adakah sama mengundi tak mengundi sama saja? Maksud dia macam tu Ustaz. Adakah sama kita mengundi atau tidak mengundi? Ada juga orang dia anggap macam ni. Kita mengundi tak mengundi sama je. Mengundi pun lagu tu, tak mengundi pun lagu tu. Ada je cakap lagu tu. Ramai. Allahu Rabbi. Padulah letihnya alim ulama nak bagi faham. Letih nak bagi faham. Kita ni, semua yang kita buat ni akan dipersoalkan. Kalaulah maknanya mana kita mengundi pun baik, tak mengundi pun hasilnya baik, dapat keredaan Allah belaka, tak ada masalah. Contoh, dua parti masuk menyertai pilihan raya dalam negara kita. Dua-dua ni bila menang, dua-dua ni akan martabatkan Islam dalam negara. Dua-dua ni akan melaksana keadilan. Dua-dua ni akan mencegah kemungkaran. Barulah kita boleh jawab, mengundi tak mengundi sama saja. Kita tak mengundi pun naik yang betul. Kita pergi mengundi pun naik yang betul. Tapi kalau salah sebab kita tak mengundi, boleh jadi menang orang-orang yang zalim, orang yang membiarkan kemungkaran, kita berdosa. Di Amerika ada dua parti saja. Dia ada Republican, dia ada Demokratik. Dua-dua ni kafir, Kristian. Jadi fatwa mufti Amerika ketika pilihan raya, wajib umat Islam Amerika memberi undi kepada parti yang lebih mesra kepada orang Islam. Kerana ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kita tak dapat nak buat semuanya, kita mampu buat sedikit. Sedikit sudah wajib, tak boleh kita tinggalkan. Maknanya, mana parti Republican atau Demokratik lebih memberi kebaikan pada umat Islam, wajib umat Islam beri undi supaya parti itu naik. Kerana itu yang kita mampu supaya kurang mudarat ke atas umat Islam. Apatah lagi kita sekarang ada Jamaatul Islamiyah, ada parti Islam, ada Jamaah Islam yang di belakangnya ribuan alim ulama, tok-tok guru. Kita tak mau beri sokongan Allah Rabbi. Time mengaji Quran suruh tok guru ni ajar anak baca Quran alif bata. Lepas tu apabila ada semayang kita ikut belakang tok guru. Nak semayang hajat panggil tok imam mari kat rumah. Apabila mati gitu je suruh baca talqin dan sebagainya. Pandai nak baik berkat alim ulama, tapi nak memilih pemimpin yang jadi umat terbaik. Jika kita pandai memimpin, insya-Allah kita buat main-main. Sahabat ni, mereka ni, kenapa Allah kata khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat di kalangan manusia? Kerana mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana mereka menyuruh orang buat yang baik dan larang maksiat. Jadi kita nak naik di negara kita, kerajaan yang ajak masyarakat manusia kepada perkara ma'ruf dan mencegah perkara maksiat di dalam negara kita. Sebab tu sebut tadi 3 negeri mengharamkan judi. Tapi ada orang dia jawab juga Datuk. Haram judi pun tengok. Negeri judi pun boleh maju juga. Menjawab lagu tu pula. Hanya patut mulut tu potong bagi makan kat anjing.
Nah, kita bukan nak maju, kita nak berkat. Nah, baru maju. Kalau maju tidak berkat nak buat apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau penduduk negeri dengan pemerintah, dengan kerajaan semuanya takut kepada Allah, kami buka berkat rezeki negara itu dari langit dan dari dalam bumi. Hak tu yang nak. Ziyadatul khair ilal akhirah. Bertambah benda-benda baik menuju ke jalan akhirat. Hak tu kita nak. Maju nombor 2. Kalau nak maju je, Jepun lah sembah matahari, maju. Maju tak Jepun? Maju. Dia tak main dah remote gini ni. Remote gini tak main dah. Dia pergi kat TV buat itu tangan. Sup. Sup tangan. Berak keluar tangan ke bawah. Maju. Ha lagi. Jamban dia. Kita tak ada lagi. Kita pakai cebok lagi. Nah, cebok konyoh. Dia ni keluar. Kita masuk jamban, pergi Hiroshima, Nagasaki apa semua. Dia keluar, kita buka yang mangkuk jamban, nak kencing berak, dia keluar lagu. Jadi kita orang Malaysia ni apalah Jepun ni. Nak berak pun keluar lagu juga apalah. Rupanya tak mau bagi dengar taik masuk. Jadi segan. Jadi orang sebelah jadi segan. Jadi bila buka mangkuk pang. Jadi bila najis jatuh dalam air dalam mangkuk jamban, orang sebelah tak dengar. Nampak? Kita sunyi. Kan masuk dalam bilik jamban-jamban kan masjid lah. Belah ni tok imam, belah ni tok siap. Nampak? Bunyi pelepung bunyi. Nampak? Tok imam kata orang besar tu. Nampak? Nah, jadi canggih Jepun ni. Buka je keluar lagu dom-dom-kedang lah. Rupanya tak mau bagi najis tu didengar. Nah, canggihnya ni. Canggih je pun. Tapi sembah matahari. Buddha. Tak beriman dengan Allah. Kemana akhirat nanti? Fatakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu kerana semua takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya sumbunya nanti manusia dan berhala. Uiddat lil kafirin, kami jadikan neraka itu untuk orang yang kafir kepada Allah. Walaupun mereka maju takkan mana sekalipun, itulah tempat kesudahannya di akhirat sana. Kita orang Kedah waras, kita bukan nak maju saja, tapi didahului dengan keberkatan insya-Allah. Allah Rabbi. Ada lagi? Kita ada 10 minit lagi ni. Panggil Tok Guru baca doa bersama. Allah Rabbi. Seronok ni tengok ramai lagi ni sampai puluh-puluh ribu ni mari mana. Nak tahu tak berkat siapa ni? Kita sampai malam ni puluh-puluh ribu ni, 20 ribu malam ni berkat siapa? Dia jawab. Berkat ustaz. Berkat ibu bapa masing-masing. Yang melahirkan anak, yang anak dia pada malam ini sanggup datang duduk menunjukkan menjadi saksi. Kita nak menegakkan nak apa yang Allah nak kita jadi. Ini jailu fil ardi khalifah. Kami jadikan kita duduk di bumi pengganti hukum Allah berkat ibu bapa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ada pantun gambar kana nak tutup. Ni kau ni. Pasal dengar kencangan dalam TikTok. Begitu begini tu dia main bola, kemarin main bola lah. Main bola. Nampak tahan dengan dada. Oi dah tengok. Tengok. Dan kita minat kita tengok. Tahan dada. Sikit lutut ya, sikit lutut. Dah kereta lama sikit. Lama. Bukan baru 74. Barang lama. Tu Saga 85 buruk dah. Ni 74. Aduh. Y120 tak se. Y120. Allah Rabbi. Seronok tengok orang Kedah. Tadi dia pergi sekolah lama ni, sekolah Haji Mat Syarif. Dah pergi? Habis. Oh, pulang pula cikgu pula main, kita nak ambil gambar kan. Habis keluar cikgu. Murid-murid semua. Berkeriau tu. Seronok habis cikgu-cikgu ambil gambar semua. Hak tak menikah tu. Macam pasal macam nak pergi pula. Ustaz, boleh tanya lagi tak? Boleh.
Jadi Ustaz, semasa saya main bola dulu, kami ada pemain import. Import ni dia bertatu. Ada Tatu. Tapi dia semayang, dia masuk tandas, tatu tu contoh ada tulisan Allah, Muhammad. Apa hukum tu Ustaz? Hukum membuat tatu pada badan haram. Sama ada yang jenis lekat masuk dalam misi atau di luar saja. Kerana melukis tubuh itu perbuatan orang kafir. Jadi Allah tak suka kita meniru. Tapi dia semayang. Ya? Betul Betul dah. Tu yang mencuri pun semayang lah. Nampak tak? Pengundi hantu semayang, berhenti semayang. Ka'an-na'ar. Nampak? Dosa sebab tu dia kata dosa buat, pahala buat, akhirat ditimbang. Kalau berat belah pahala, dinaik bagian dosa, alhamdulillah. Tapi kalau berat sebelah dosa, apa umuhu hawiyah, masuk dalam api. Kenapa berat sebelah dosa? Nampak? Jangan buat. Banyak kita orang Islam meleni dia terikut-ikut. Nak dia buat tattoo. Nah, kalau dia masuk dalam penjara macam jadi wajib tattoo tu. Dia penjara ni kalau tak ada geng dia susah kena balun. Jadi dia ada geng di dalam penjara. Biasa dia buat tattoo. 2 tahun kena je keluar tengok kat pungkok. Tu dia Hello Kitty. Nampak? Tu dia mandi laut. Kat dada ni tarik tengok lu dia adudu. Ni mana? Dia rasa seronok. Tapi tengok dalam kitab-kitab la'anallah. Allah laknat. Itu tak seronok bila Allah laknat. Kita ni jauh daripada rahmat. Kita ni hidup nak rahmat Allah kan. Nikmat banyak dah tak habis-habis. Kita nak kasih sayang Allah. Kasih sayang tak main kalau kita duk buat benda yang laknat. Allah Rabbi. Ada lagi? Datuk Seri ada. Pandai amat. Konak tengok. Tuan-tuan kena Ustaz. Tadi saya dah sebut di awal tadi tentang Gunung Jerai ni. Gunung Jerai. Tempat berpusatnya yang 900 tahun jadi. Si Abdullah Kemairi tu. Lebih lama pada itu 700 tahun sebelum Masihi, bawa kepada tahun 1700. Ada industri besi yang besar ni, pusat takbiran, pusat apa semua di Gunung Jerai ni lah. Gunung Jerai ni kalau kita naik ke belakang tu, dia puncak tu tak bisa naik kan tu. Bawa markah lah masa tu. Lama macam nak balai bendam. Dulu Profesor Dr. Mohtar Saidin yang mengkaji Sungai Batu tu, dia kata kalau dilepaskan seekor kucing di puncak Gunung Jerai, turun ke bawah kucing tu dia tidak akan pijak tanah. Sebab pasal pesatnya pembangunan di kawasan kita duduk ni, semua ada bangunan, building. Jadi kucing tu akan berjalan di atas bumbung sampai ke bawah ni lah. Jadi hebatnya pembangunan dulu lah di Gunung Jerai ni lah pusat dia. Tamadun dulu, tamadun kita. Dan tamadun industri besi tu berakhir pada tahun 1700. Taklah lama sangat. Dekat-dekat 400 tahun dulu dia mati. Jadi itulah hebatnya dulu Kedah ni lah. Tamadun Kedah tua yang berpusat di Gunung Jerai tu. Itulah kita nak bangkitkan semangat orang Kedah ni. Jangan berasa komang. Jangan berasa koman. Jangan rasa orang berasa lekeh sangat. Jangan rasa orang duk tinjak kepala, duk tenyeh-tenyeh, diam gitu. Jadi kena bingkai bangun juga. Kena bingkai. Kena lawan. Sayang tanah air kita, sayang negeri kita. Nampak? Negeri jelapang padi. Itulah kita nak buat balik ni. Gerita Kedah. Alhamdulillah. Allah. Jadi kita adunkanlah semua calon-calon yang akan bertanding ni, kita adunan yang baik, masuklah saudara Bat ni untuk beliau, untuk sukan, untuk orang muda. Ambil contoh Bat ni, dia bekerja untuk membentuk suasana sukan yang baik, cergas orang muda, amalan-amalan yang baik di kalangan orang muda. Kalau ada calon-calon kita ni profesor, doktor apa semua ni,
bahagian akademik, bahagian cerdik pandai, orang masuk universiti. Nanti pun ni lah akan letakkan garis-garis di Kedah esok ni lagu mana kita nak menghasilkan anak-anak yang layak masuk universiti, kursus apa kita nak buat untuk kita bangkitkan Kedah ni sebagai the greater Kedah. Ni profesor-profesor ni akan tentukan. Ya. Itulah ada Tempat sokongan bagus. Dia ada korporat. Buat masa ni alhamdulillah saya nampak orang dapat terima 3 tahun dah nak ambil ni. 3 tahun. Macam mana kemajuan ni Kedah? Sejak 3 tahun ni dah. 3 tahun ni start kita baru duk cuci dosa lama. Dosa banyak. Kita cuci dosa lama, kita tak buat dosa baru dan akan nampak perkembangan tu. Kalau bunga dia nampak dah pucuk kelopak-kelopak tu nak berkembang. Jadi penggal yang akan datang inilah kita nak kembangkan bunga tu. Bunga keluar buah. Lepas tu buah. Ya. Tu dah tangan durian 3 tahun tak boleh makan buah. Tak hari. Kalau gagal suruh buah juga patah dahan Zat. Tapi ada satu daerah dia pergi kampung dia pelik di Kedah ni. Kat lain tak ada. Dia yang orang tak menikah situ. Bujang lah. Lemak bujang. Tu senang. Lemak bujang. Ni satu lagi soalan nak tanya. Hari tu tak boleh jawab lah kan. Ingat lah. Bayar. Hari tu janji kalau tak mulut ni benda yang sangat-sangat hebat. Kita ni ada 300 lebih kurang lah anggota badan. Tapi yang paling banyak buat dosa 7. Iaitu kemaluan, tangan, kaki, pendengaran, mata, perut dan lidah. Dalam 7 ni yang paling banyak buat dosa 2 saja. Kemaluan dan lidah. Dia yang paling hebat. Sebab apa? Sebab 2 ni lembek. Barang lembek jangan duk buat main. Nampak? Tapi dalam kemaluan dengan lidah yang paling berbahaya lidah. Kerana tu dia ditutup oleh 2 lapis pagar gigi dan bibir. Jadi siapa yang boleh jaga mulut ni, dia boleh dapat syurga di akhirat. Kenapa? Kerana dia paling mudah. Kita nak mencuri, kena cari topeng, kena cari besi, kena cari tu, kena tengok rumah mana, kena bari tangga apa semua. Pergi tengah malam, pergi tengah hari lengkok. Nampak? Tapi kalau nak jahat mulut, duduk atas sejadah boleh. Tak? Orang tengah mengajar, kita duduk atas sejadah, perak, duduk kutip dosa. Jadi antaranya yang dilarang ialah suka berbuat janji yang kita tahu dah janji itu hanyalah untuk menggula-gulakan orang. Perbuatan tu haram. Jangan kita berjanji yang kita tahu tak boleh buat. Kita pergi berjanji juga. Nampak? Sebab tu ulama larang kita berhutang. Melainkan bila kita memang rasa kita boleh membayar. Itu pun ada juga ulama kata yajuzu ma'al karaha, harus berhutang serta makruh. Tapi kalau kita tahu kita hutang memang tak bayar, haram berhutang. Ada dia janji. Mulut ni suka berjanji. Jadi kalau kita nak berkempen, kita jangan janji dengan benda yang kita tahu dah kita tak akan buat. Satu, haram. Yang kedua, kita tahu dah memang tak mampu kita nak buat, tapi kita janji juga. Yang ketiga, haramnya kita berjanji supaya orang terpedaya dengan janji kita. Yang keempat, dengan kita berjanji inilah orang akan jadi gelap mata, akan sokong kita menang. Ini 4 perkara janji haram. Apa benda wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyalahi janji. Lepas tu ingatlah mana-mana calon berkempen, kita sebut insya-Allah kita nak perbetulkan keadaan, kita nak beri kebaikan. Jangan tuan-tuan pasti saya akan buat macam ni, saya akan buat macam ni, jangan pasti. Insya-Allah tanda kita rendah diri. Hati-hatilah. Bukan nak kata siapa-siapa dah. Kalau berjanji tu kita tahu dah dalam hati ni, memang kena. Aku cakap lagu ni memang orang ramai kena tipu. Ini tak boleh. Apatah lagi bila dilantik, dia kata ada 24 jam. Nampak tak? Ini masalah. Pesanan saya lah, mana-mana yang dilantik jadi pemerintah,
ada banyak hadis, antaranya lah pesanan lah, nasihat. Ad-dinun nasihat. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ayyuma ra'in ustur'iya ra'iyatan faghasyaha fahuwa finnar, rawahu Ahmad. Mana-mana kerajaan yang Allah beri dia kuasa memerintah, dia menipu rakyat dia, maka dia dalam api neraka. Na'udzubillah. Saya ulang. Satu lagi soalan. Bagi semangatlah jawab. Pendek tak apa, tapi soalan tu dengan pantun. Sebelum kita bersurai. Dengan pantun. Tak jawab pantun pun tak apa. Ada satu pantun lama lah. Dari Sik ke Pekan Jitra, beli laksa di Bukit Pinang. Kalau encik orang yang kera, mengundi lusa ni siapa yang menang? Oh, kacang pak. Oh, macam orang Iban Aduh, dah patut tak ada nak bincang Ustaz. Tak apalah, tak ada bincang jawab je lah. Jawablah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah aminkan kemenangan itu. Insya-Allah, Ustaz Al-Fatih Ustaz, tuan-tuan sekalian, dengan penuh tulus ikhlas hati kita rayulah seluruh penduduk negeri Kedah ni untuk memberi undi kepada Perikatan Nasional. Saya ulang, Perikatan Nasional. Bukanlah ada paksaan apa, tapi kalau ada terpaksa apa, ada orang main duk ugut, hang tak undi aku, hang kena tukar kerja, hang nak buat kerja apa semua tu, tuan-tuan jangan takut. Undi ni hak kebebasan kita yang dijamin oleh perlembagaan. Undilah ikut kebebasan tuan-tuan. Tapi kerana saya ni pengurusi Perikatan Nasional di Kedah, tentulah saya nak merayu kepada tuan-tuan seluruh di negeri ni untuk memberi undi kepada Perikatan Nasional. Kita tampilkan calon Al-Fadil Ustaz Azhar Samad tadi, saudara apa tadi? Saudara Ghafar untuk dipilih dalam PRN Pilihan Raya 12 Ogos ni. Itu sajalah pesan. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan sudi memberi undi kepada Perikatan Nasional untuk kita kekalkan apa yang sedang kita usahakan ni. InsyaAllah 5 tahun akan datang ni kita akan nampak perubahan, bunga tu akan kembang, lepas tu keluar buah. InsyaAllah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jangan balik lagi. Kita ada doa akan dibacakan untuk guru kita. Mudah-mudahan Allah berkati dan perkenankan doa yang kita aminkan bersama. Minta-minta jangan balik lagi. Lepas pada tu kita akan bergambar beramai-ramai, duduk diam di situ. Kita duduk atas ni selfie nampak semua. Nampak? Tunjuk kat anak cucu kita nanti. Nak, mana tahu tak kalau panjang umur nanti dah Datuk Seri duduk atas wheelchair dah. Saya tukang tolak. Mana tahu, tak tahu, benda akan datang. Okey. Ingatlah, mudah-mudahan kita diberi sihat, dapat mengundi, buang undi kita, memberi kemenangan kepada orang-orang yang nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negeri Kedah, khususnya di 6 negeri. InsyaAllah ada satu pantun, macam-macam ni dengar orang duduk kata kat Datuk Seri. Tapi perasaan macam mana? Relax lah. Takkan semua orang suka kita. Nabi Muhammad pun ramai orang tak suka. Tak? Alhamdulillah. Jadi satu pantun lah untuk Datuk Seri kita. Suka tak suka tu, itulah pantun yang saya ada. Anak beruk dari seberang, turun mandi ke dalam payah, biar buruk di mata orang, cantik manis di mata saya. Kita nak dengar takbir yang paling kuat dalam negeri Kedah pada tahun ini 3 kali. Nah, yang ketiga paling kuat, takbir. Takbir. Takbir.